Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para wartawan, rakan-rakan media dan juru gambar yang dapat bersama-sama kami, pemilik teres dan pemilik flat Kampung Sungai Baru, Kampung Baru Kuala Lumpur pada petang ini. Sesungguhnya kami menyanjung tinggi dan merakamkan jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang tak pernah putus-putus istiqamah di dalam membuat liputan berita tentang kami. Kita juga mengalu-alukan Yang Berbahagia Tuan Haji Khalid Samad bersama-sama kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kami Barisan Jawatan Kuasa Bertindak dan seluruh pemilik teres dan flat yang terkesan dengan pembangunan semula Kampung Sungai Baru ingin merakamkan penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih kami kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang telah menunjukkan keprihatinan dan kecaknaan beliau terhadap bebanan dan masalah yang telah kami hadapi. Kami merasa lega kerana akhirnya Perdana Menteri sendiri telah memberi perhatian khusus serta bersedia untuk campur tangan ke atas permasalahan yang kami tanggung selama ini. Alhamdulillah, setelah lebih 1 tahun kami perjuangkan isu kami ini, akhirnya didengari oleh pemimpin nombor 1 negara. Seperti yang semua rakyat Malaysia sedia maklum, kami pemilik teres dan flat Kampung Sungai Baru yang dikenakan Akta Pengambilan Tanah 1960 telah menerima notis borang K dari Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mengosongkan rumah kami. Sepatutnya kami dah kena kosongkan dah pada semalam lah, minggu ni ya. Dalam arti kata lain, setelah 50 tahun kami menginap di sini, kami diminta mengosongkan kediaman kami. Rayuan dan permohonan kami untuk menangguhkan pengosongan rumah telah didengari dan mendapat perhatian dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami ambil maklum tujuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengeluarkan arahan penangguhan projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru ini adalah bertujuan supaya kedua-dua belah pihak, yakni pemilik dan pemaju, mencari jalan penyelesaian dan mencapai suatu persefahaman yang membawa keputusan menang-menang kepada kedua-dua belah pihak. Alhamdulillah, inilah pemimpin yang kita dan rakyat mahukan. Pemimpin yang sentiasa mengutamakan pembelaan nasib rakyat dan pemimpin yang memahami jerit pedih kesusahan rakyat, terutamanya golongan yang teraniaya dan yang ditindas oleh pemaju dan penguasa yang tamak dan rakus. Kami pemilik-pemilik dan waris hartanah Kampung Sungai Baru sentiasa terbuka dan sentiasa bersedia untuk berbincang dan mencari penyelesaian. Secara konsisten kami nyatakan bahawa kami bukan anti pembangunan. Ini terbukti apabila kami sentiasa hadir bila dipanggil sama ada oleh bekas Menteri Wilayah Persekutuan ataupun agensi-agensi kerajaan yang lain. Apa yang kami mahukan adalah hak kami yang telah dinafikan oleh kerajaan sebelum ini dikembalikan kepada kami selaku pemilik tanah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 telah membuat keputusan menangguhkan proses pembangunan semula Kampung Sungai Baru supaya kedua-dua belah pihak, pemilik dan pemaju, dapat duduk semeja dan mengadakan perbincangan supaya mencapai persetujuan menang-menang. Malangnya,
sebelum perbincangan dapat diadakan pada tanggal 16 Januari 2023, pemilik telah menerima surat bertarikh 12 Januari 2023 dari pejabat JKPTG WP Kuala Lumpur untuk meneruskan tuntutan ke mahkamah. Ini surat yang diterima oleh semua pemilik-pemilik yang mendapat wakaf. Sepatutnya, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat keputusan menangguhkan, ini berarti semua proses termasuk pengusiran dan tuntutan mahkamah juga patut ditangguhkan. Kami memohon pejabat JKPTG WPKL lebih peka dan sensitif dan jangan dilihat seperti membela dan menyanjung pemaju kapitalis lebih daripada pemilik-pemilik yang sah dan bergerak. Atau adakah pejabat JKPTG WPKL tidak hiraukan dan melanggar arahan penangguhan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia? Kami juga amat memahami akan kegusaran pemilik-pemilik, khususnya pemilik flat yang telah bersetuju dengan pemaju dan yang telah berpindah ke Kerinci residensi. Apakah nasib mereka yang telah menunggu 5 tahun untuk kembali ke kampung halaman mereka di Kampung Sungai Baru? Sejujurnya, kami merasa amat sedih dan kesal kerana pemilik-pemilik yang bersetuju dengan pemaju telah keluar dari rumah kediaman mereka dan berpindah ke tempat lain. Kami tidak pasti apa yang dijanjikan oleh pemaju kepada mereka. Sepatutnya mereka harus lebih peka dan sensitif akan nasib mereka pada masa hadapan. Untuk makluman pemilik-pemilik flat khususnya yang telah bersetuju dengan pemaju, kami sentiasa prihatin dan membawa isu kediaman mereka setiap kali sesi perbincangan bersama pihak kerajaan dijalankan. Maka kami ingin menyarankan kepada kerajaan perpaduan pada hari ini agar mendesak pemaju membina falsafuri yang dijanjikan di atas tapak plot 1 yang berkeluasan lebih kurang 3 ekar untuk dibangunkan segera. Tapak plot 1 ini yang terletak di atas tanah di mana tuan-tuan semua berpijak sekarang. Ianya tidak melibatkan lot rumah-rumah teres. Dalam tempoh pembangunan falsafuri tersebut dilaksanakan, pada masa yang sama, perbincangan dan rundingan antara pemaju dan pemilik lot teres boleh diteruskan. Apabila falsafuri ini siap dibina, maka semua pemilik flat khususnya yang telah berpindah ke Kerinci residensi boleh dipindahkan semula ke kampung, ke rumah baru mereka seperti yang dijanjikan. Keduanya, pemilik flat yang telah bersetuju dengan pemaju juga diminta berbincang dengan pemaju berhubung kos penyelenggaraan yang harus mereka tanggung sepanjang mereka tinggal di falsafuri baru mereka nanti. Harus diingatkan, bayaran penyelenggaraan rumah baru mereka nanti akan naik berpuluh kali ganda berbanding dengan nilaian RM30 kos penyelenggaraan yang dikenakan oleh PKNS sebelum ini. Dianggarkan kos maintenance rumah falsafuri baru yang akan didirikan di sini adalah sebanyak RM450 sebulan. Apakah langkah yang perlu diambil supaya ianya tidak membebankan pemilik flat pada masa akan datang? Harus diingat, pemaju akan berlepas tangan dan tidak akan bertanggungjawab apabila rumah telah siap dibina dan diserahkan kepada pemilik. Pemaju telah mengaut keuntungan ke atas tanah pemilik, tetapi pemilik yang tinggal dia akan menanggung masalah mendatang. Inilah realiti yang harus ditanggung oleh pemilik flat, kesan dari pembangunan semula kediaman mereka. Perkara ini juga yang kami perjuangkan setiap kali perjumpaan kami bersama menteri dan agensi kerajaan sebelum ini. Tetapi demi mempertahankan kepentingan pemilik flat yang bersetuju dengan pemaju, kami dikatakan sebagai anti pembangunan. Kepada pemilik teres yang telah bersetuju dengan pemaju, mereka tiada masalah kerana untuk membayar yuran penyelenggaraan ataupun maintenance fee.
yang tinggi itu kerana mereka dijanjikan 3 unit rumah. Jelas ya, berbeza antara pemilik-pemilik flat dan juga pemilik-pemilik rumah teres. Bayangkan kehidupan di Pangsapuri ini nanti apabila ramai pemiliknya tidak mampu untuk membayar yuran maintenance yang tinggi. Saya sarankan pemilik flat yang telah bersetuju dengan pemaju berbincang dengan mereka sebelum mereka lepas tangan pada masa akan datang. Jangan menang sorak tempat tinggal tergadai. Kepada kami, pemilik-pemilik yang tidak bersetuju, kami hanya mahu pemaju membayar harga tanah kami mengikut harga yang telah ditetapkan oleh penilai yang dilantik oleh pemilik. Kami bukan bodoh. Kami bukan tamak. Bayaran haruslah padan dengan keuntungan yang bakal pemaju perolehi selepas siap pembangunan ini. Pemaju bakal mengambil keuntungan berpuluh kali ganda. Mana rasionalnya keuntungan hanya kepada sebelah pihak sahaja. Salahkah kami selaku pemilik-pemilik menetapkan harga kami, barang kami, rumah kami? Kalau tak mampu, jangan beli. Jangan ambil. Bukan salah kami. Kita tidak tahu apa pemaju telah janjikan bulan dan bintang kepada pemilik-pemilik flat yang telah bersetuju, yang telah pindah ke Presidensi Kerinci. Itu hanya pemaju yang boleh jawab hal-hal seperti itu. Tahukah pemilik-pemilik flat yang telah bersetuju dengan pemaju bahawa Pangsapuri mewah yang dijanjikan pemaju kepada anda tiada kena mengena dengan tanah kami. Pangsapuri yang mereka nak bina untuk pemilik-pemilik flat yang telah bersetuju bukan terletak di atas tanah kami. Maka kami gesa pemilik-pemilik flat yang berpindah di Kerinci mendesak juga pemaju membina Pangsapuri mewah tersebut di atas plot ini yang pemaju sendiri telah bersetuju dalam plan pembangunan mereka. Dalam tempoh yang sama, pemilik teras bolehlah berbincang dengan pemaju berhubung tawaran-tawaran yang boleh memberi keputusan menang-menang bagi kedua-dua belah pihak. Manakala pejabat peguam negara dan JKPTG dan WPKL perlulah menghentikan segala proses berkaitan pembangunan semula ini termasuk tuntutan dari dibawa ke mahkamah. Kami juga mengharapkan Jabatan Wilayah Persekutuan dan agensi kerajaan berkaitan itu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru lebih cakna dan prihatin akan nasib pemilik teres yang marhain ini terbela dan cukup-cukuplah mengikut kehendak dan telunjuk pemaju yang hanya memikirkan keuntungan semata-mata. Akhir sekali, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Khalid Samad yang sentiasa bersama-sama kami dari awal hingga sekarang. Dari mempunyai jawatan hinggalah tiada jawatan. Inilah pemimpin yang kita cari. Sentiasa ada ketika senang dan susah. Yang membawa suara kami di dalam Dewan Parlimen. Bukan seperti segelintir pemimpin yang asyik kata tiada jawatan, maka tiada kuasa dan tiada apa boleh dilakukan dan dibantu. Yang minta kami meninggalkan kediaman kami dulu, kemudian baru berbincang. Yang hanya mengeluarkan kenyataan kosong, namun tiada tindakan yang dibuat. Ternyata kenyataan juga berasas sama sekali. Terbukti apabila Tuan Haji Khalid Samad tidak ada jawatan lagi sebagai Menteri Wilayah, sebagai ahli parlimen, tapi tetap mau membantu kita pemilik-pemilik teres dan pemilik-pemilik flat di Kampung Sungai Baru. Ini membuktikan bahawa walaupun tiada jawatan masih boleh diusahakan. Betul Tuan Haji ya? Dia nak jawab ni. Ada yang bertanya kepada kami, kenapa melibatkan Tuan Haji Khalid Samad ketika itu dikatakan orang luar dan tidak mengetahui apa yang berlaku. Tuan-tuan, puan-puan, jangan salah faham. Tuan Haji Khalid pernah memegang jawatan sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Beliau juga yang telah menawarkan kepada tanah mas dengan harga RM1,000 sekaki persegi. Malah 11 rumah teres di Kampung Sungai Baru ini turut terlibat dengan tawaran tersebut. Termasuklah rumah bapa saya. Rumah di lorong Raja Muda Musa 3 dan lorong Raja Muda Musa 5 terlibat. 11 rumah terlibat dalam proses pengambilan
ketika YB Khalid menjadi Menteri Wilayah Persekutuan dan tawaran diberikan adalah sebanyak RM1,000 sehari persegi. Tapi mengapakah apabila Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih, JPPH badan yang sama menilai tanah kami termasuk rumah bapa saya, tanah bapa saya dengan harga RM450 sekaki persegi. Mana rasionalnya? Apa rasionalnya? Jabatan yang sama, orang yang sama, 2019 menawarkan harga RM1,000 sekaki persegi, 2021 menawarkan RM450 sekaki persegi. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, harga tanah ni makin naik ke makin turun? Kepada pemilik-pemilik tanah Kampung Baru, tanah milik reserve, apakah tanah tuan-tuan dan puan-puan akan dinilai lebih tinggi daripada tanah kami yang berstatus leasehold, yang dizonkan di bawah zon international commercial? Harap semua pemilik-pemilik tanah di kampung baru sedar sebelum terlambat. Pada hari ini, kami Jawatankuasa bertindak dengan rendah diri ingin menyerahkan kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Khalid memorandum cadangan penyelesaian untuk dibawa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semoga solusi ini dapat dijadikan asas dan pertimbangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dalam membuat keputusan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media, juru wartawan, juru gambar, tuan-tuan dan puan-puan, dan khususnya Tuan Haji Khalid yang sentiasa bersama-sama dengan kami dalam memperjuangkan hak-hak kami. Harapan kami hanya satu, iaitu laporkanlah berita yang sebenar. Kerana tidak ada apa-apa yang perlu kami selindungkan. Kerana ianya sangat transparan. Tuan-tuan boleh datang, tuan-tuan boleh bertanya, tuan-tuan boleh interview mana-mana pihak. Di sini pun ada pemilik-pemilik yang dah bersetuju, pun ada di sini bersama-sama kita pada hari ini. Boleh interview mereka. Kerana kita tidak ada apa-apa yang hendak kita sembunyikan. Kita tidak ada apa-apa yang hendak kita sorokkan. Kita tidak ada apa-apa kepentingan. Kerana setiap kami di sini hanya menjaga kepentingan masing-masing. Sebab itulah kami hari ini bersatu hati kerana kami ingin menegakkan dan menuntut hak-hak kami. Itu saja. Kami tak mengambil hak orang, kami tak menuntut hak orang. Kami hanya nak hak kami, pertahankan hak kami yang sewajarnya, yang setimpal. Itu saja. So, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir dan saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur kata. Saya mohon maaf, ampun dari hujung rambut ke hujung kaki. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.